Dia sebenarnya kalau isu Dubai, langkah Dubai ke apa saja isu nak tanya jatuh kerajaan, yang tak patut layan benda ini adalah pemimpin-pemimpin lah. Macam menteri-menteri, pemimpin kerajaan, orang yang pegang jawatan besar dalam parti, mereka tak perlu layan, kan? Tapi kita sebagai setro, orang-orang yang tentera bawah-bawahan ni, kita kena juga menjawab isu itu. Bermakna kerajaan tak perlu layan, kami akan berdepan. Sebab kita nak menggunakan senjata apa yang mereka gunakan. Aku tertarik dengan ucapan Setu Sagong, Saifuddin Nasution di dalam Kongres Parti Keadilan Baru ini. Dia kata nak berdepan dengan musuh menggunakan senjata yang sama seperti mereka gunakan. Kalau mereka gunakan setro mereka, nak jalankan propaganda, kita pun melayan mereka dengan cara macam tu. Tapi pimpinan tak perlu layan. Kan, pimpinan tak perlu ulas, tak perlu buat kenyataan akhbar, tak perlu. Pasal benda ni murahan je. Biarlah setro-setro yang berdepan dan kita akan jawab lah. Kan, di samping kita bagi penerangan tentang dasar kerajaan, apa yang kelebihan kerajaan yang ada, di samping itu kita juga menjawab segala fitnah dia orang, segala hujah dia orang, supaya orang yang berada atas pagar ni, yang selalu berada di media sosial ni, dapat penerangan yang betul daripada kita. Kalau kita langsung tak layan juga tak boleh juga. Sebab orang yang mendengar tu akan percaya. Kan, bukan semua cerdik pun. Kan, ramai atas pagar ni yang masih lagi, betul ke? Betul ke kerajaan akan jatuh? Betul ke? Jadi kalau tidak ada siapa yang menjawab dengan fakta, dengan hujah, mereka akan percaya. Sebab benda ni pernah berlaku. Sebab itu mereka percaya. Sebab sebelum ini pernah berlaku pun, kan, dengan langkah Sheraton tu jatuh kerajaan. Jadi ramai yang mungkin percaya kali ni boleh berlaku lah kot. Pasal pernah berlaku. Sebelum ini sebelum berlakunya langkah Sheraton, semua rakyat percaya bahawa peralihan kerajaan hanya berlaku selepas perang raya. Semua pegang pada itu. Selepas PRU, barulah kerajaan kan akan naik. Kerajaan baru akan naik. Ataupun kerajaan lama akan kekalkan kuasa dia. Di situ rakyat semua percaya yang itu. Tetapi bila berlaku saja pengkhianatan, langkah Sheraton, maka rakyat dah mula dah. Kan? Dia sentiasa percaya bahawa sesuatu kerajaan itu bila-bila masa boleh jatuh. Sebab dah berlaku dah. Tanpa pilihan raya, kerajaan itu jatuh. Jadi kita sebagai orang di bawah, kena beri penerangan. Ya, jatuh sebab apa? Dulu jatuh kerana apa? Kerana kita ada kelemahan. Ya, dari segi kita mengawal ahli-ahli parlimen. Ya, mereka mudah menjadi pelacur-pelacur politik, mudah dibeli dan sebagainya. Kali ini kita dah ada peraturan. Disepakati oleh semua parti tentang akta dalam parti. Bila kau dah setuju, kau kena ikutlah. Kenapa dah sibuk lagi nak tebuk-tebuk atap lagi? Kan? Pasal kau dah setuju dengan undang-undang itu. Jadi tujuan dia dulu, dia ingat undang-undang itu boleh menguntungkan dia. Sebab dia rasa dia boleh jadi kerajaan lama. Sebab itu dia bersetuju dengan undang tu. Kan? Rupa-rupanya undang-undang yang mereka sendiri setuju, nampaknya dah makan tuan. Mereka sendiri pun dah tak boleh ke mana dah. Selagi ada atas dapat parti ini. Jadi undang-undang tu dah makan tuan. Sebab itulah bila 5 ahli parlimen bersatu yang menyokong PMX, parti bersatu pun tak berani nak pecat dia. Sepatutnya pecat. Ya, kesalahan besar, kesalahan disiplin yang besar. Kan? Parti kau tak menentang PMX, tiba-tiba kau ahli parlimen yang parti bagi watikah untuk kau bertanding, engkau boleh bertentangan dengan parti kau. Engkau boleh kata dengan terbuka menyokong PMX. Itu satu pelanggaran yang besar, pelanggaran disiplin yang jelas. Tetapi kenapa parti tidak pecat dia? Persoalan dia. Kan? Kenapa parti tidak ada keberanian dan tidak ada moral, ya? Tidak mahu pecat dia ni. Sebab parti tahu, ya, kalau pecat 5 orang ini, maka 5 orang ini akan jadi ahli parlimen bebas. Bila dia jadi ahli parlimen bebas, mereka boleh saja memilih mana-mana parti politik yang mereka nak sertai. Sama ada mereka boleh pilih parti dalam PH ataupun mereka boleh menyertai Parti Barisan Nasional tanpa mereka perlu kosongkan kerusi. Mana tak payah kosongkan kerusi. Mereka boleh pergi kepada Parti Keadilan, mereka boleh pergi kepada Parti Amanah, mereka boleh pergi ke Parti DAP, mereka boleh pergi ke Parti UMNO. Ya, tanpa mereka perlu kosongkan kerusi. Akta dalam parti hanya berlaku kekosongan kerusi sekiranya orang itu keluar parti. Ya, dia keluar parti. Kalau 5 orang daripada Bersatu ni mengumumkan bahawa dia keluar Parti Bersatu untuk menyertai keadilan contoh. Ya, di situ dia perlu kosongkan kerusi dia. Tapi kalau dia tak kata keluar, dia tak perlu kosongkan kerusi dia. Parti nak pecat dia pun tak boleh. Kalau parti pecat dia,
dia masih juga tidak perlu kosongkan kerusi. Ini undang-undang yang telah pun makan tuan, orang kata. Kan? Sebab dulu kau sombong. Kau bersetuju dengan undang-undang ini bukan kerana rakyat. Bukan kerana kepentingan rakyat, bukan kerana kepentingan negara. Engkau setuju dengan undang-undang ini sebab engkau rasa engkau akan jadi kerajaan. Kau jadi kerajaan. Maka undang-undang ini akan dapat memelihara engkau. Rupa-rupanya undang-undang ini menjaga pula pada kerajaan lain. Kerajaan baru. Dan sekarang ni kau meroyan lah. Betul Abang Wan. Sebenarnya pun ada itu PM. Mereka cakap bahawa itu tarik sokongan daripada PM adalah perlembagaan. Tapi saya nak cakap lah, walaupun itu tarik sokongan daripada itu PM yang sekarang tu adalah hak MP, berdasarkan itu adalah hak MP dan juga perlembagaan, tapi secara moralnya dan juga dari sisi itu prinsip demokrasi manusia dan juga itu kestabilan politik, nak membentuk kerajaan melalui tebuk atap adalah salah. Betul. Sebab apa salah? Sebab ia bukan saja mengkhianati mandat rakyat, tapi ia juga menyebabkan itu ketidakstabilan politik dan pun akan menjejaskan itu ekonomi negara. Kita dah lihat bahawa itu 33 bulan tu yang ketidakstabilan politik. Banyak benda yang berlaku seperti itu kerajaan gagal, dan juga itu masalah-masalah rakyat menjadi berleluasa, banyak lagi. Inilah kenapa kita ni memang tak sanggup nak lihat itu 33 bulan tu lah. Dan PMX ni dia memang sangat bijak. Bukan saja dah ada itu MOU yang dah ditandatangani antara itu gabungan politik dan juga parti-parti dalam kerajaan perpaduan tu untuk itu penjaja persefahaman lah. Yang mengikat mereka tu, tapi juga ada itu macam sekretariat kerajaan perpaduan lah, di mana mereka pun boleh berbincang kalau ada apa isu. Jadi ini bermaksudnya sekarang ni itu kerajaan perpaduan adalah bumbung konkret, seperti yang Dato' Sri Anwar Ibrahim dah cakap. Bermaksudnya itu lebay-lebay pemimpin PN dan walau ni mereka tak dapat tebuk atap dah. Sebab apa mereka tak dapat tebuk atap? Sebab PMX ni dah memperkukuhkan kerajaan perpaduan, di mana kerajaan perpaduan tu boleh bertahan selama 4 tahun yang akan datang dari sekarang. Ada komen di bawah tu, dia kata kenapa pula ahli bersatu sokong PMX boleh? Dia kata kan, kenapa pula dia kata ahli bersatu sokong PMX boleh? Kenapa parti-parti lain tidak boleh sokong Muhyiddin? Contohnya ahli keadilan, kenapa tidak boleh sokong Muhyiddin ke, sokong Dr. Sam ke sebagai menteri? Kan? Kenapa ahli bersatu boleh? Kenapa parti lain tak boleh? Jawapan dia senang aja. Kalau ada ahli keadilan yang nak sokong, sokonglah. Nyatakan sokongan. Berani tak ahli parlimen keadilan membuat satu kenyataan terbuka seperti mana 5 ahli parlimen bersatu buat? Berani tak? Mereka takkan berani sebab mereka tahu dalam parti keadilan itu ada undang-undang yang ditetapkan oleh parti. Dalam parti UMNO pun ada undang-undang. Mereka dah sign dah undang-undang tu. Peraturan tu. Mereka dah sign aku janji tu. Sebelum mereka jadi calon pilihan raya lagi. Apa aku janji dia? Sekiranya lepas PRU 15, semua ahli parlimen hendaklah menyokong keputusan parti. Apa sahaja sokongan parti UMNO secara en bloc menyokong mana-mana gabungan mestilah dipersetujui oleh setiap ahli parlimen. Itu yang mereka tantangan. Sekiranya mereka tidak mahu ikut ketetapan parti, mereka hendaklah mengosongkan kerusi kemudian bayar 100 juta. Ini peraturan yang UMNO buat di dalam parti dia. Barisan Nasional buat di dalam parti dia. Sebab itulah Muhyiddin tak boleh nak curi ahli parlimen UMNO. Sebab kalau nak curi, katalah nak curi 10 orang ahli parlimen UMNO. 10 orang ini mesti kosongkan kerusi dia. Adakan pilihan raya balik, kemudian dia kena bayar pula 100 juta kepada Barisan Nasional. Ini peraturan yang parti mereka buat. Keadilan pula kalau keluar 10 juta. Kita 10 juta ada. Barisan Nasional 100 juta.
Parti Bersatu ada peraturan tak? Tak ada. Maknanya kau bodoh. Kan? Presiden kau tu tak reti. Kan? Kau biarkan tak ada peraturan yang mengikat disiplin ahli-ahli kau. Sebab itu sekarang ni dia bebas. Dia nyatakan sokongan. Sebab dalam Parti Bersatu tidak ada peraturan itu. Kan? Dan menyesal lah Muhyiddin sekarang nak buat macam mana? Kan? Kebodohan kau memimpin parti. Sebab apa kau tak buat? Sebab kau dah biasa dah membeli orang ni. Tutup mic kat Bibing. Sebab kau dah biasa dah membeli orang. Kan? Sebab itu sampai kau terlalai dengan parti kau. Sebab kau duk mikir macam mana nak curi ahli orang lain. Sampai kau lupa bahawa parti kau tu orang pun boleh ambil kalau kau nak. Sebab tu 5 orang ni keluar. Kan? Tak ada apa-apa tindakan pun. Tak dipecat pun. Kan? Sebab tu orang tu relax aja. Bahkan dia cabar lagi. Kan? Kalau tak suka pada tindakan kami menyokong PMBEK, parti boleh pecat kami sedia menerima risiko. Dia cakap yang tu. Tapi parti pecat tak? Tak pecat. Kan? Tak pecat. Jadi di situ jangan salahkan parti lain. Salahkan parti kamu sendiri. Pasal parti kamu tidak bijak di dalam mengawal ahli-ahli parlimen kamu sendiri. Jadi aku boleh jawab lah komen yang di bawah ni tadi. Mengatakan, kenapa Bersatu boleh sokong PMBEK? Kenapa parti-parti dalam Kerajaan Paduan tidak boleh sokong orang lain? Boleh, siapa kata tak boleh? Sokonglah. Masalahnya berani ke tak berani? Itu isu dia. Berani ke tak berani nak sokong? Kan? Sebab apa? Kamu dah bersetuju. Kamu dah sign tanda tangan. Sebelum jadi calon pun kamu dah sign. Untuk mengikut ketetapan parti. Kalau kamu tak ikut ketetapan parti, kamu kena kosongkan kerusi. Kosongkan kerusi, kamu bertanding balik. Sama ada sebagai calon bebas ke, atau bertanding balik atas logo PN ke, terpulanglah. Belum tentu lagi kamu menang. Kan? Itu pun kamu kena bayar. Kalau keadilan, kena bayar 10 juta. Kalau Barisan Nasional, 100 juta. Inilah parti-parti lain. Apabila melihat perkembangan dunia sekarang ni, kan, memerlukan satu peraturan dalaman parti. Kan? Ada orang dia baca perlembagaan saja. Aku masuk room satu tu, dia peguam lah kononnya. Dia baca dari segi perlembagaan. Dia kata perlembagaan Malaysia ni bebas ahli parlimen nak sokong siapa saja jadi Perdana Menteri. Betul lah, itu tunjang. Perlembagaan itu tunjang, trust. Tetapi bukan hanya itu saja. Kalau dibuat mahkamah pun, bukan hanya itu saja. Kan? Dia akan dilihat sekali dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh parti. Dilihat sekali dengan itu. Perlembagaan itu sebagai trust. Bukan kata, saya bebas. Walaupun saya dah join, aku janji kan, dengan parti saya, tapi saya bebas. Hak saya sebagai manusia biasa. Hak asasi. Tak boleh. Kan? Sebab itu Zuraida Kamaluddin kena di mahkamah. Mahkamah arahkan Zuraida 10 juta. Kan? Walaupun Zuraida bawa hujah dalam mahkamah, menggunakan perlembagaan persekutuan, membenarkan mana-mana orang menyokong berpolitik, menyokong mana-mana parti politik. Dia guna hujah yang sama. Hujah itulah. Hujah perlembagaan persekutuan tu dibawa ke mahkamah, tapi mahkamah tidak menerima hujah itu, kan? Sebab ada lagi peraturan-peraturan lain yang telah pun kamu setuju, kamu sign tanpa paksaan, kan? Maka bila kamu langgar, kamu kenalah, kan? Kamu kena bayar 10 juta dengan Parti Keadilan. Macam itulah pimpin-pimpin ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Mereka bebas, boleh, tak masalah nak sokong siapa pun. Nak sokong Din Cirit boleh. Nak sokong Dr. Sam boleh. Terpulang. Isunya berani ke tak berani? Kalau berani buatlah. Kan? Kalau berani buatlah. Bayar 100 juta. Kosongkan kerusi. Buat pilihan raya balik semula. Apa masalah dia? Kalau betul sangat nak kepada PN perintah balik semula. Berkorban lah sikit. Kan? Kita nak perlu berani berkorban. Kalau kita nak jatuhkan kerajaan ini zalim, kerajaan ini teruk sangat, rakyat ramai dah angkat bendera putih sekarang ni kerana tak makan, teruk sangat dah rakyat, pengangguran teruk sangat ni, ya, kilang-kilang banyak tutup, kan? Kalau kamu rasa kamu dah teruk sangat sekarang, berkorban lah sikit. Kalau kamu pejuang, kamu kena berkorban. Kosongkan kerusi. Bayar 1 juta dekat Barisan Nasional. Kalau keadilan, bayar 10 juta kat keadilan. Apa masalah ada? Pengorbanan kan? Pengorbanan. Lakukan pengorbanan. Kata hebat sangat. Kalau tidak, duduk diam-diam. Kan? Jadi macam Muhyiddin, dia tak boleh kata apa. Sebab parti dia sendiri pun tidak ada peraturan yang mengikat parti dia.
Maka parti dia bebas sekarang ni. Mana-mana ahli parlimen yang nak sokong mana-mana pun terpulang. Dia tak perlu kosongkan kerusi. Dia tak perlu bayar denda kat parti dia. Itu yang dia meroyan sangat tu. Kan? Parti lain semua dah tahu dah. UMNO dah tahu dah. Sebab tu UMNO buat peraturan ini. Pasal UMNO dah tahu politik tak macam politik zaman dulu. Zaman-zaman Mahathir dulu. Sekarang politik dah lain. Kan? Tak banyak dah ahli politik yang berkualiti sekarang ni. Kebanyakan ahli politik boleh jadi pelacur-pelacur politik murahan. Mereka boleh dibeli. Kan? Sebab itu kena ada peraturan-peraturan di dalam parti masing-masing. Okay, kita naikkan seorang lagi ni. Siapa ni? Atuk Mistikaya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Abang ada laptop depan tu tak? Ada laptop? Kenapa? Abang pergi kepada PAS perjanjian antara mereka nak membentuk Kerajaan Pakatan Harapan hari tu. Abang pergi kepada tajuk PAS Saman perjanjian Pakatan Harapan tu. Abang cuba buka tu. Perjanjian Pakatan Harapan? Perjanjian yang masa dia orang nak bentuk Kerajaan Pakatan Harapan tu. Dia ada buat perjanjian tu. Dia ada, abang baca pasal 4A dan 4B. Perjanjian ke manifesto? Bukan perjanjian yang dia orang tadangi antara parti-parti semua tu. Yang Mahathir tanda tangan sekali tu? Tak. Yang semua tandangan Zahid Hamidi tanda, GPS tanda tangan kan. Itu bukannya perjanjian Pakatan Harapan. Yalah, maksudnya nak bentuk kerajaan tu, abang pergi kepada dia panggil MOU, Kerajaan Perpaduan. Abang cuba pergi kepada perkara 4A dan 4B. Okey, cuba bacakan. Saya tak ada benda tu sebab saya tak ada laptop. Taklah kira dia punya itulah yang awak faham daripada perjanjian tu. Dia tadi saya dah beritahu Daniel tu. Daniel tu dah tahulah. Yang ini saya nak minta pendapat abang. Abang ada buka, cuba buka kepada PAS Saman perjanjian tu. Buka lah. Dia ada kemukakan dalam parlimen isu tu kan, betul tak? Taqiyuddin. Taqiyuddin bangkitkan dalam parlimen isu tu. Kalau nanti abang pergi kepada Harakah Saman tu, dia akan keluarkan 4A, 4B tu. Jadi saya nak pendapat abang mengenai perkara tu. 4B tu terutamanya. Cuba buka. Tak apa, saya nak buka lambat lagi ni. Oh, ya ke? Tapi saya rasa benda tu ada dihujahkan dalam parlimen oleh Taqiyuddin. Dia menghujahkan tentang kewajarannya tu. Yalah, dia kata tak valid benda tu. Mana ada diskriminasi. Tapi saya nak tengok, nak pendapat abang lah mengenai betul ke tu diskriminasi ataupun benda tu. Dari pendapat abang lah. Dia sebenarnya last kali Azlina Menteri Undang-Undang jawab apa? Dia dah bagi jawapan. Azlina dah bagi jawapan. Maknanya gabungan Kerajaan Perpaduan dia berhak untuk nak mengawal ahli-ahli dia. Seperti mana keadilan mengawalkan ahli parti dia. Seperti mana Barisan Nasional mengawal ahli parti dia dengan MOU. Keadilan mengawal ahli parti dengan MOU. Dan gabungan Kerajaan Perpaduan pun mengawal ahli dia dalam MOU. Kalau nak katakan tidak sah, dah tentulah kes Zuraida tu pun tak sah. Tapi mahkamah terima kan. Maksud saya tadi bang, supaya dibacakan kat dia orang ni 4A, 4B tu. Itu yang saya nak tu. Sebab saya nak baca, saya tak ada apa tu. Ada dapat tak? PAS Saman Saya nak cari banyak-banyak ni, banyak sangat dia punya tajuk dia. Dia kalau betul ada jumpa, dia memang yang bersama. Yang PAS Saman perjanjian apa tu. Tapi saya tak pernah dengar pun dia saman. Yang saya dengar dia cakap dalam parlimen lah. Dia nak sebab saya Google kat sini, PAS Saman MOU Kerajaan Perpaduan tak jumpa. Dia harakah. Dia kalau kita buat kat Google, kalau harakah pun dia akan keluar juga. Yalah, maksudnya dia akan keluar juga kat Google. Saman tu dalam harakah. 20 mungkin dia kata nak saman tapi tak saman kot. Yalah, tapi ada dekat situ perkara 4A, 4B. Tu yang saya nak minta pendapat abang tu. Rasa saya Taqiyuddin baca yang itulah masa kat parlimen tu. Yang dia nyatakan banyak dokumen dia bawa, dia pegang, dia tunjuk kan. 4A, 4B apa semua. Dan dijawab oleh Azalina.
Yalah, itu yang saya Azina nak. jawab. Azina dah jawab, Menteri Undang-Undang dah jawab. Kemudian dia kata, kalau kita kalau rasa tak puas hati dengan penerangan menteri, dia kata, Ah, bawa ke mahkamah. Mahkamah akan tafsirkan apa yang dimasukkan 4A tu. yalah, Kan? itu Jadi sebab sekarang ni masalahnya PAS bawa tak bawa. Kalau dia ah, betul-betul serius, dia akan bawa lah. yalah Bawa mahkamah maksudnya kan. dia tak bawa, saya ingat dia tak bawa benda tu sebab benda tu Sebab macam saya dia. Google kat sini, Tak ada ya? hmm, Tak ada ya? tak ada. Tak ada, tak apalah sebab saya tak Dia jumpa. cuma ada buat laporan polis. Tak Ada salah tak? saya, Ada tak laporan dia? polis. Cuba buka tu ada Dia tak bagi 4? tahu sini laporan polis terhadap unsur jenayah dalam MOU kerajaan PHBN. Oh. Laporan polis. Laporan polis ni tak kuat lah. Kan? Yelah maksudnya dia Ah, saya nak sekarang tegaskan yang 4A 4B tu. itu kena buka balik tu. Ah. Dia sini dia tulis 4A ni apa dia? Klausa 4A. ah. Perjanjian persamaan yang memerlukan setiap parti dan pihak mengundi untuk menyokong Perdana Menteri dalam unsur-unsur percaya, perbekalan dan apa-apa unsur berbentuk prosedur yang mempunyai kesan kepada keabsahan kerajaan persekutuan mengikut perlembagaan persekutuan. Betul lah Okey, tu. Itu 4B. 4A. 4B. Kuasa 4B memerlukan parti PH, BN, GPS, JS dan Warisan untuk memastikan bahawa setiap ahli parlimen mereka mengundi menurut kuasa 4A tadi. Yang aku sebut 4A tadi. Kegagalan, keenganan atau kecuaian dari berbagai negeri hendaklah diambil kira sebagai pelanggaran tanggungjawab ahli parlimen secara individu kepada parti itu yang dianggap sebagai peletakan jawatan. Maknanya dia kena letak jawatan lah. Itulah saya Kalau nak dia tidak mematuhi itu. itu Jadi yang saya itu kebijaksanaan kerajaan perpaduan. itu yang saya nak abang bacakan tu supaya dia orang dengar. Itulah benda dia. Tapi dia hanya buat report polis. Tak, sekarang ni Ah. macam kita katakan sekarang ni yang macam 5 orang tu dia tak keluar parti. Faham tak? Jadi masih dia orang boleh buat tak keluar parti. Masih Yang kedua 5 orang ni kan Tak, dia tak. dia yang 5 orang yang dia bersatu tu kan yang menyokong PMX tu dia bukan daripada kerajaan perpaduan sebab tu dia tak terikat sekarang pun. ni, dengar saya cakap dulu, dengar saya cerita dulu. Yang sekarang ni ialah kau keluar cara macam tu pun, tapi kalau kau tak obey Anwar Ibrahim, maknanya kau kena letak jawatan dengan menghantar notis peletakan jawatan kepada Speaker Dewan. Maknanya sekarang ni kalau ikut daripada situ pada fahaman saya, dia orang maknanya dia orang tak boleh letak tak boleh nak macam kata aku masih ahli tu. Tak boleh. Tak, sekarang ni macam ni. Yang 5 orang tu yang Saya menyokong faham PMX. tak bang, saya faham 5 orang tu. Yang saya nak tekan ke sini 4B tu. Apa Yelah. ciri-ciri 4B tu? Maknanya Betul. 4, Sebab itu dalam kerajaan perpaduan ni sesiapa sahaja berada dalam parti kerajaan perpaduan. Warisan, GPS, GRS, kemudian PH lah. Kan? PH dan juga Barisan Nasional. Sesiapa saja ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan itu yang tidak mengikut kan keputusan kepimpinan kerajaan perpaduan ataupun dia menyokong PN, maka mereka hendaklah meletakkan jawatan. Itu nampak, je.